Pengenalan kepada sukan orientering. Yang pertama, ianya merupakan sukan rentas desa berpandukan kepada peta dan juga kompas. Dan yang kedua, ianya dilakukan supaya seseorang itu dapat meneroka alam dengan lebih meluas. Yang ketiga, ianya memerlukan kepada imbangan antara koordinasi fizikal dan mental dengan lebih baik. Yang terakhir, iaitu yang keempat, sukan orientering ini dapat membantu mengelakkan kejadian sesat. Orientering merupakan aktiviti mengemudikan arah diri dari satu titik kawalan ke satu titik kawalan yang lain dengan berpandukan kompas dan peta yang telah ditentukan dan ditandakan di atas permukaan bumi mengikut susunan tertentu. Konsep orientering. Sukan orientering merupakan gabungan antara sukan merentas desa, pandu arah dan juga acara mencari harta karun. Sukan ini juga menggabungkan kemahiran membaca peta, membaca kompas, mencari bearing dan juga mengesan titik kawalan. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu, berpasangan ataupun berkumpulan. Sukan orientering ini dapat memupuk semangat kerjasama, belajar membuat keputusan dan merancang aktiviti dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada matlamat orientering. Okey, matlamat yang pertama ialah mendedahkan individu kepada alam semula jadi. Dan yang kedua, dapat memberikan ilmu kemahiran asas menggunakan kompas orientering sewaktu melakukan aktiviti. Dan objektifnya pula ialah yang pertama, dapat mewujudkan sikap kerjasama dalam kalangan ahli. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kecergasan fizikal. Dan yang ketiga, dapat membina keyakinan diri sewaktu melakukan aktiviti orientering. Dan yang terakhir adalah dapat memberi latihan kemahiran asas pandu arah dengan menggunakan kompas dan peta. Apakah fungsi peta topografi? Peta topografi menunjukkan keadaan bentuk muka bumi suatu kawasan. Selain itu, ia juga mengandungi gambaran objek di permukaan bumi dengan posisi mencancang dan mengufuk. Selain itu, ia juga mengandungi maklumat tentang tinggi dan rendah suatu kawasan. Ia juga dapat menentukan koordinat atau nilai grid dengan mencari garisan timuran terlebih dahulu dan diikuti dengan garisan utaraan. Ciri-ciri peta topografi ialah tajuk, petunjuk, skala, arah mata angin, simbol, ciri fizikal dan akhir sekali ciri budaya. Peta planimetri. Peta ini juga dikenali sebagai peta biasa, peta data dan juga peta dua dimensi. Peta ini dibuat di atas bidang data seperti kain, kertas, kanvas ataupun triplets. Peta ini mengandungi pelbagai jenis simbol yang digambarkan dengan bentuk dan warna yang berbeza. Sebagai contoh, pegunungan digambarkan dengan warna coklat, air digambarkan dengan warna biru dan juga data digambarkan dengan warna hijau. Okey, Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan skala peta. Untuk pengetahuan semua, skala peta ini merupakan nisbah yang dilukis dalam peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Macam yang kita tahu, permukaan bumi kita terlalu luas untuk dilukis dalam sebuah peta. Oleh itu, skala peta ni membolehkan saiz kawasan dikecilkan untuk dilukis dalam sebuah peta. Terdapat 3 skala, iaitu skala lurus, skala penyata dan caharan wakilan. Seperti yang anda lihat di sebelah kiri saya merupakan contoh skala lurus penuh dan skala lurus mula. Untuk pengetahuan semua, 1 cm di atas peta merupakan mewakilkan 1 km dalam muka bumi. Sekarang saya akan menunjukkan bahagian-bahagian yang terdapat pada kompas. Yang pertama, di luar ni, semua ni merupakan plak tapak. Yang kedua, jarum merah di dalam ni merupakan jarum magnetik yang sentiasa ke arah utara. Garisan hitam di dalam ni juga merupakan garisan yang sentiasa menuju ke arah utara. Ini merupakan perumah. Garisan merah yang berada di dalam merupakan anak panah melaras ataupun anak panah orienting. Di luar ni adalah pembaris. Ini merupakan anak panah pergerakan. Yang warna putih, garisan putih ni merupakan jarum indeks untuk kita membaca bearing. Kelebihan menggunakan kompas yang pertama,
dapat menentukan arah perjalanan. Yang kedua, menyelaraskan peta. Yang ketiga, mengira ukur jarak jauh. Yang keempat, menentukan arah laluan balik. Yang kelima, iaitu yang terakhir, dapat membantu menentukan tempat anda berada dalam peta. Seterusnya kita pergi kepada jenis kompas. Jenis kompas adalah kompas prismatik. Kompas prismatik menggunakan prisma untuk membaca angka-angka yang tertulis di atas cakra kompas. Kompas ini juga menggunakan kapsul kecil yang diisi dengan minyak dan dial magnet. Kompas ini juga dikenali sebagai kompas bidik. Kompas ini hanya digunakan untuk sukan orientering sahaja. Dan yang terakhir sekali, kompas ini adalah berbentuk segi empat, bujur dan leper. Kesimpulannya, sukan orientering ini memberikan impak yang positif kepada kita serta membina keyakinan diri dan sikap positif serta menguji ketahanan mental dan fizikal. Oleh itu, sukan orientering telah dijadikan sebagai modul dalam pendidikan dan latihan supaya dapat melahirkan insan yang hebat dari segi mental dan fizikal. Kompas ni kalau ada buih, dia akan keluar keputusan yang tidak tepat. Jadi sekarang ni kompas ni tak ada buih, jadi boleh guna. Jadi kita akan melakukan aktiviti kita pada hari ini. Jom. Okey, seterusnya pastikan kompas dalam kedudukan atau permukaan yang rata sebelum digunakan. Yang ketiga, pastikan anda tidak berada berhampiran dengan besi atau litar elektrik ketika menggunakan kompas. Kami akan menunjukkan cara untuk menentukan bearing berdasarkan arah yang telah diberikan. Sebagai contoh, sekarang saya berada di Masjid Al-Mursyidin. Saya akan mencari arah ke H&C Coffee. Ketiga, saya akan menunjukkan cara untuk menentukan bearing H&C Coffee daripada Masjid Al-Mursyidin. Mari saya tunjukkan. Langkah yang pertama, halakan anak panah arah pergerakan ke destinasi yang ingin dituju iaitu H&C Coffee. Kemudian, yang kedua, dialkan perumah kompas sehingga jarum magnetik yang berada di dalam ini terletak di atas anak panah orienting. Setelah anda selesai mendialkan perumah kompas, bacakan bearing yang telah ditunjukkan oleh penunjuk indeks. Kami akan menunjukkan cara penggunaan kompas dengan menunjukkan arah apabila bearing diberikan. Sebagai contoh, kami akan mencari kiblat. Secara umumnya di Malaysia, bearing adalah 290 hingga 293 darjah. Okey, seterusnya kita akan menentukan arah kiblat menggunakan bearing yang diberikan iaitu 290 darjah hingga 293 darjah. Cara pertama ialah dialkan perumah kompas ke arah 290 darjah. Seterusnya, kita akan masukkan jarum magnetik ke dalam anak panah arah pergerakan. Setelah memasukkan jarum magnetik ke dalam anak panah orienting, anak panah arah pergerakan menunjukkan kiblat berada di sebelah